Bismillahirrahmanirrahim. Khutbah di hari kedua. Hari kedua Fathu Makkah, Nabi menyampaikan khutbah. Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya setelah memuji dan menyebut kebesaran Allah dan kemuliaannya, maka bersabdalah kepada orang ramai, Ayuhan nas, inna Allah harrama Makkah yawma khalaqa as-samawati wal ard, fahiya haraman bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ada hamzah dia tahu an yasbika fihi daman aw ya'dila fihi shajaratan fa in ahadun tarakhasa liqital Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulu inna Allah azina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'zan lakum wa innama halat li sa'atan min nahar wa qad 'adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil ams falyuballigh ash-shahidul ghaib. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mengharamkan Mekah, yakni melakukan di dalam kawasannya beberapa perkara sejak ia mencipta langit dan bumi. Maka ia haram dengan hukum haram itu daripada Allah sehingga hari kiamat. Maka tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menumpahkan darah di dalam kawasannya atau pokok pun tak boleh, kecuali pokok sayur lah, buah-buahan, tanam buah. Maka jika seseorang mendapat kemudahan untuk berperang, bagi Rasulullah SAW katakan kepadanya bahawa Allah mengizinkan pada Rasulullah dan ia tidak mengizinkan kepada kamu. Sesungguhnya dihalalkan kepadaku satu masa sahaja, dan hukum haram itu kembali semula pada hari ini seperti hukumnya kemarin. Maka orang yang menyaksikannya dalam kalangan kamu hendaklah menyampaikan kepada orang yang tidak ada pada hari ini. Nabi isytiharkan tak boleh berperang lagi di Mekah. Mekah negeri yang aman, Mekah negeri yang haram. Haram melakukan perkara yang disebut tanah haram. Tanah yang dihormati, tanah yang diharamkan melakukan perkara yang dibuat tempat lain. Binatang perburuan dia tak boleh tangkap. Burung pati di Mekah tu banyak kan, nak tangkap tak boleh, haram. Dia haramkan, tak boleh sekali. Burung liar tak boleh. Sembelih ayam tak apalah, binatang senakan tak jadi salah. Pokok dia tak boleh dicabut, tak boleh. Pokok yang tumbuh, pokok yang liar maksudnya. Tanam sayur, di situ kita nak makan sayur, tu lain ceritanya. Itu haram. Adapun peristiwa yang berlaku Nabi serang Mekah itu diizin oleh Allah pada masa itu sahaja. Hukum yang diisytiharkan ini memaklumkan kemuliaan Mekah dan keistimewaannya yang wajib dipelihara, di samping keberkatan dan fadilatnya yang besar. Ibadat di dalamnya dikurniakan pahala yang berkali ganda, rezekinya melimpah ruah. Ini istimewa Mekah. Semayang di Masjid Haram menyamai 100,000 semayang di masjid yang lain. Mereka buat umrah kena ulangi semayang berjamaah. Semayang sunat. Kadang-kadang dua umrah banyak, tak semayang di Masjid Mekah, tinggal sebab duduk ke banyak umrah. Kena buat umrah acak kali sebab tak semayang dalam masjid. Umrah boleh buat, tapi jangan luput semayang dalam Masjid Haram. Ini kena sedar. Ini tak tahu kala. Pergi Mekah pergi melancong je, bukan pergi menunaikan ibadat. Ada istimewaan di Mekah ni. Doa jadi makbulkan, walaupun kita doa tak nampak selalu, tapi diberi pahala, diberi oleh Allah pada hari
kiamat. Rezeki penduduk Mekah melimpah ruah. Tidak ada pokok kayu, tak ada pohon, tak ada pada Mekah. Semua buahan, semua sayur, semua sumber yang ada dalam dunia yang halal ada di Mekah. Ummul Qura, ibu segala kampung, segala negeri. Allah menamakan Ummul Qura, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafizun." Surah Al-An'am ayat 92. Artinya, dan ini ialah kitab Al-Quran yang kami turunkan. Ia mengandungi berkat lagi mengesahkan kebenaran yang ada di hadapannya. Dan supaya memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, yakni Mekah, serta kelilingnya, keliling Mekah, dan orang-orang beriman kepada hari akhirat. Mereka beriman kepada Al-Quran dan mereka tetap mengerjakan dan memelihara salatnya, tak tinggal sembahyang yang diwajibkan. Yang sunat dibuat sentiasa, yang diwajib tak tinggal sekali. Ahli kaji bumi juga menegaskan bahawa Mekah adalah bumi yang tertua dan lapisan yang paling selamat dari gempa. Keamanannya ditetap oleh Allah secara semula jadi dan hukum agama. Benarlah sabda Rasulullah SAW, tetapi kalangan musyrikin Mekah tidak meyakininya dan tidak mahu beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW yang dilahirkan di bumi yang aman itu. Allah mendedahkan kepada mereka dalam Quran dengan firman-Nya, "Wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina wa lam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai' rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun." Surah Al-Qasas. Yang bermaksud, dan mereka berkata, yakni penduduk Mekah berkata, "Kalau kami menyertaimu mengikut petunjuk yang engkau bawa itu, nescaya kami dengan serta-merta ditangkap dan diusir dari negeri kami." Mengapa mereka berkata demikian? Bukankah kami telah melindungi mereka dan menjadikan negeri Mekah ini tanah suci yang aman, yang dibawa kepada Allah, kepadanya hasil tanaman dari segala jenis, sebagai rezeki pemberian dari sisi kami, tetapi kebanyakan mereka tidak memikirkan untuk mengetahuinya. Mereka yang tidak yakin dan beriman kepada keamanan kurniaan Allah kepada bumi Mekah dan menentang Rasul yang dilantik oleh Allah dari buminya tidak layak berada di Mekah, apatah lagi untuk menjadi pemimpinnya. Sepatutnya mereka yang mengunjungi Mekah di masa haji, umrah atau ziarah menjadi orang yang yakin pada hukum Allah dan Rasulnya SAW dan menolak segala bentuk ideologi dan teori yang menjadi hasil ajaran sekular pada zaman kini. Dinamakan Mekah Ummul Qura, ibu segala negeri dan kampung. Pakar-pakar ilmu kaji bumi yang mengkaji batu tanah di Mekah, mereka dapati paling tua dalam dunia, batu paling lama dalam dunia. Pakar-pakar dia tahu ukurannya berapa juta tahun. Alat ada sekarang ni. Saya pernah mendengar ceramah seorang pakar kaji bumi terkenal dalam dunia, Dr. Zaghlul Najjar, seorang pakar kaji bumi antarabangsa, jadi pensyarah di Universiti Barat, bukan saja universiti. Dah tua sekarang ni. Saya pernah dengar ceramah dia. Dia menghuraikan ayat ni, menjelaskan betapa pakar-pakar kaji bumi dalam dunia mendapati bumi Mekah ni paling tua dalam dunia. Lapisan dia paling tebal, selamat daripada gempa bumi. Tebal.
Dan memang Mekah dipelihara oleh Allah Ta'ala. Sama ada manusia memeliharanya, mempertahankannya, ataupun Allah Ta'ala turunkan bala tenteranya. Dalam kisah bila Abraha nak serang Mekah, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, nak robohkan Kaabah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS. Abraha datang nak roboh Kaabah dengan tentera bergajah, binatang yang paling hebat dalam dunia besar, dengan gajah nak roboh Mekah. Bawa binatang tu Abraha, kerana dia nak buat satu rumah ibadat yang menandingi Kaabah, supaya orang Arab datang situ. Tiba-tiba orang pergi berok Qolis di Yaman, orang pergi berok kat rumah ibadat tu. Orang Arab jahiliah pun hormat Kaabah masa itu. Kerana marah, Abraham menyediakan bala tentera untuk meroboh Kaabah. Bawa bala tentera. Masa itu Abu Talib, Toki, Datuk Nabi, menjadi pemimpin Mekah. Siapa di sepadan, dia rapah huta, dia igak huta, dia sembelih, dia rapah huta. Abu Talib datang jumpa dengan Abraham. Abraham minta balik huta dia. Abraham heran macam mana orang nak mari serang rumah ibadat dia puja, buat tak tahu je. Buat tak tahu je. Tanya huta sikit sangatlah boleh ganti. Abraham kata, aku gantilah. Abraham tanya, budak pasal pelik aku nak roboh. Abu Talib kata, inna lil baiti rabban yahmih. Rumah ni ada Tuhan yang jaga dia. Abu Talib. Tak tahu Nabi jawab begitu. Ada Tuhan yang jaga dia. Maka berlaku peristiwa Tayran Ababil yang Tuhan turunkan surah. Maka burung yang datang, kawan burung, membawa batu-batu menyerang pada tentera Abraha. Kisah yang benar yang disebut dalam Quran. Batu daripada mana, wallahu alam, daripada neraka, daripada apa, itu kekuasaan Allah, bala tentera Allah. Allah Ta'ala boleh binasakan musuh-musuh dia dengan tentera yang dapat dilihat dan tentera yang tak dapat dilihat. Saya ni COVID-19, tentera Allah Ta'ala tu. Kuasa-kuasa besar dunia tak boleh sanggup. Amerika, China, Eropah tak mampu nak lawan. 24 bulan sekarang ni. Kalau Allah Ta'ala tak tarik tentera tu, tak tahu dah. Ini kerana nak ajar manusia yang derhaka yang melawan Allah Ta'ala. Melawan Allah Ta'ala. Jangan lawan Allah Ta'ala ni. Jangan anggap dia kuasa besar. Dia hebat. Jangan anggap begitu. Kita akan baca dalam tafsir kat kisahnya. Berkait dengan ini juga. Nak lawan Allah Ta'ala, tak boleh. Allah Ta'ala tentera yang tak dapat dilihat. Tentera yang dapat dilihat, semua ada bagi Allah Ta'ala. Ibu, angin, taupan, malaikat, jin, binatang-binatang Allah Ta'ala boleh harap. Serang manusia yang lawan ni, Allah Ta'ala boleh harap semua. Kuasa Allah Ta'ala, jangan lawan. Allah Ta'ala jamin Mekah bumi yang aman. Bila Nabi ajak penduduk Mekah masuk Islam, kata, kami tahu Muhammad ni baik, Muhammad ni amanah, Muhammad tak pernah bohong. Dan mengapa lawan Muhammad SAW? Sebab kami rasa kalau lawan Muhammad, lapor kita. Habislah kita. Mekah ni tak ada asir, tak ada apa, tak ada sumber. Habislah. Tak percaya Tuhan beri rezeki. Tak percaya pada kekuasaan Allah Ta'ala. Mereka berkata, kalau kami ikutmu petunjuk yang akan bawa oleh wahai Muhammad, habislah kami di Mekah ni. Habislah. Tak boleh nak makan apa. Mekah tak boleh bertanam, tak boleh apa. Tuhan tanya, mudah sedar aku beri buah kepada mu di Mekah ni. Macam-macam buah-buahan, macam-macam sayuran datang ke Mekah. Rezeki yang datang di seluruh pelosok dunia. Mu tak tengok? Ayat ni turun pada orang kafir zaman itu. Maka kita orang Islam yang pergi ke Mekah zaman ni kena insaf. Kena sedar bila pergi ke Mekah tu tengok bukan saja tawaf, bukan saja tengok segala kemudahan-kemudahan. Semua barang ada di Mekah. Sekadar tu pergi Mekah beli barang daripada Cina pun ada, daripada apa pun ada. Waktu tu kata barang Mekah ni, beli jam Mekah, kain Mekah, tengok buatan Cina. Buatan macam-macam.
Tuhan bawa, tak ada kilang di sana. Ini kekuasaan Allah Ta'ala yang kita kena sedar. Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Kehebatan Mekah ditunjukkan. Mekah dibuka oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala beri kelebihan Ibrahim untuk rasmikan Mekah. Dia betul riaknya dilahirkan Nabi akhir zaman Muhammad SAW yang kita berkacanya. Wallahu a'lam.